Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Masjid Al-Husain di Kahirah, Mesir menyimpan khazanah Islam yang tidak ternilai. Sebuah mushaf Al-Quranul Karim dari zaman Khalifah Uthman Al-Affan. Al-Quran bererti bacaan. Dari segi istilahnya, ia bermaksud kalamullah, mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan lafaz dan maknanya. Ia ditulis pada mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Membacanya adalah ibadah. Kitabullah, Al-Furqan, Al-Dhikru, Al-Mubin dan Al-Karim ialah antara nama-nama bagi Al-Quran. Beriman dengannya, membaca, menghayati dan mengamalkan isi kandungannya adalah kewajipan paling utama setiap individu Muslim. Wahyu Allah itu terjamin kesahihannya, terpelihara hingga ke hari kiamat. Darul Kutub Mesir terletak di tebing sungai Nil yang mengalir di tengah kesibukan lalu lintas bandar Kahirah. Diasaskan oleh Ali Basha Mubarak pada tahun 1870, Darul Kutub mempunyai koleksi istimewa yang pertama kalinya dipamerkan kepada media eksklusif untuk rakaman TV3. Lebih 50,000 koleksi manuskrip ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu tersimpan di sini. Selain itu, di sinilah tersimpannya tidak kurang 400 mushaf Al-Quran salinan tangan. Koleksi paling berharga ialah mushaf Al-Quran tulisan tangan ini, koleksi tertua Darul Kutub. Dipercayai ia ditulis pada kurun pertama Hijrah di atas kulit kijang. Ayat-ayat Al-Quran dengan khat kufi ini disalin mengikut cara yang diasaskan oleh Abu Aswad Ad-Duwali, seorang tabi'in dari zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak zaman Nabi hingga abad ke-16 Masehi, Al-Quran disalin secara tulisan tangan. Walaupun Nabi tidak pernah menyalin Al-Quran, baginda mendorong para sahabat belajar membaca dan menulis. Nabi juga meminta sebahagian sahabat menjadi juru tulis wahyu di samping sahabat-sahabat yang menghafalnya. Antara juru tulis Nabi yang terkenal ialah Zaid bin Thabit. Setelah Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memulakan inisiatif mengumpulkan semula salinan-salinan Al-Quran dalam satu mushaf atas cadangan Umar Al-Khattab. Usaha tersebut dilaksanakan memandangkan ramainya sahabat Nabi yang hafal Al-Quran terkorban dalam perang Yamamah. Dibimbangi, Al-Quran akan hilang daripada ingatan seandainya tiada usaha merekodkannya dalam bentuk tulisan. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, Uthman Al-Affan dan sahabat lainnya melaksanakan tugas pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ia kemudiannya diserah kepada Khalifah Abu Bakar untuk disimpan. Apabila Umar Al-Khattab menjadi khalifah, mushaf itu di bawah pengawasannya. Setelah Umar meninggal dunia, mushaf itu disimpan pula oleh anaknya Sayyidah Hafsah. Al-Quran disalin dalam pelbagai bentuk. Ini antara koleksi Al-Quran saiz kecil Darul Kutub. Sekalipun tidak menggunakan teknologi moden, Al-Quran ini disusun dengan begitu menarik, berseni dan kreatif
tanpa mengabaikan kesuciannya sebagai kitabullah. Naskah Al-Quran kecil yang disalin di atas helaian-helaian kulit ini tetap jelas tulisannya sekalipun telah berkurun di mamah masa. Dan ini pula naskah Al-Quran terkecil di dunia. Di Damaskus, Syria, kaligrafi dianggap hasil seni yang tidak mungkin dipisahkan daripada Al-Quran. Kaligrafi Arab tersebar bersama perkembangan Al-Quran, khususnya dalam penyalinan Al-Quran sejak zaman Uthman Al-Affan. Ayat-ayat Al-Quran diukir indah pada batu dan kayu, menjadi sebahagian daripada perhiasan masjid dan rumah orang-orang Islam. Ia antara bukti pengaruh Al-Quran dalam kehidupan seharian umat Islam yang komited dengan agamanya. Kesannya yang kuat dapat dilihat daripada seni hias dalaman dan alatan harian umat Islam dari zaman lampau. Barangan kaca sering dihiasi dengan ukiran khat. Begitu juga pada mata wang. Perkembangan Islam turut mempengaruhi hiasan motif tembikar. Motif ragam hias arabesk dengan petikan ayat-ayat Al-Quran, nama Allah dan Nabi Muhammad turut mewarnai hasil tembikar yang indah. Dinar emas, dirham perak dan fulus gangsa ialah 3 jenis mata wang yang biasa digunakan sepanjang sejarah tamadun Islam. Bagaimanapun pada peringkat permulaan Islam, dinar Roman dan dirham Parsi masih digunakan. Pada zaman Bani Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah memperkenalkan mata wang Islam yang bebas daripada unsur Byzantine dan Sassanid. Motif khat kufi menghiasi kedua-dua permukaan mata wang Islam ketika itu. Koleksi Al-Quran dari 13 kurun tersimpan dengan baik di Museum Negara di Damaskus, Syria. Di atas pecahan batu ini tertulis ayat-ayat suci Al-Quran. Kajian menunjukkan ia ditulis antara kurun pertama atau penghujung kurun kedua Hijrah. Pecahan ini ditemui dalam istana Khalifah Umawi Hisham bin Abdul Malik. Pada kepingan tulang ini juga terdapat tulisan Al-Quran dengan khat nasakh dipercayai ditulis antara kurun kedua dan keempat Hijrah. Ia mengingatkan kepada penulisan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Catatan sejarah menunjukkan ayat-ayat Al-Quran ketika itu ditulis di atas lembaran kulit, pelepah tamar, kepingan batu dan juga tulang. Tulisan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman memakai huruf-huruf kufi yang berbentuk garis lurus tanpa titik dan baris. Keadaan itu tidak menyulitkan para sahabat membacanya, kerana umumnya sahabat fasih dalam bahasa Arab, bahkan kebanyakan mereka menghafal Al-Quran dengan lancar. Namun apabila bertambahnya bangsa bukan Arab memeluk Islam, timbul kekeliruan dan berlaku banyak kesilapan ketika membaca Al-Quran. Menanggapi persoalan ini, Abul Aswad Ad-Duwali, seorang pemuka tabi'in pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, mengambil inisiatif memberi tanda-tanda bacaan pada Al-Quran yang berupa titik-titik. Titik yang diletakkan di atas huruf menandakan baris fathah yang membawa bunyi A. Titik di bawah menandakan baris kasrah membawa bunyi I. Titik sebelah kiri menandakan baris dhammah membawa bunyi U. Manakala titik 2 menandakan tanwin atau bunyi nun mati. Oleh kerana tanda bacaan berkenaan hanya diletakkan pada huruf terakhir dari sesuatu kalimah,
ia tidak banyak membantu orang awam membaca Al-Quran dengan betul. Usaha seterusnya dilakukan oleh Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mur pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Mereka menambahkan tanda-tanda untuk huruf yang bertitik bagi membezakan titik untuk huruf dan titik baris. Seorang ulama Al-Quran pula, Khalil bin Ahmad, mengubah sistem baris yang dibuat oleh Abul Aswad Ad-Duali dengan mengubah titik baris kepada simbol tertentu. Ulama qiraah pula meletakkan nama surah, tempat turunnya ayat serta jumlah ayat. Tanda-tanda lain juga diperkenalkan seperti tanda pemisah antara juzuk serta bilangan yang memudahkan bacaan dan penghafalan. Sekalipun pelbagai perubahan dibuat bagi memudahkan pembacaan dan penghafalan, ia sekali-kali tidak menambah atau mengubah kandungan yang menjejaskan keaslian Al-Quran. Tashkent, sebuah wilayah di Uzbekistan, negara Asia Tengah yang mencapai kemerdekaannya daripada Soviet Union tanggal 1 September 1991. Umat Islam wilayah ini telah sekian lama mengenal Islam dan Al-Quran. Akidah Tauhid dibawa ke sini sejak kurun ke-8 Masehi, semasa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 Bani Umayyah. Ma'lumlaringizki O'rta Osiyo va Qozog'iston sobiq Sovet ittifoqi davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi qaramog'ida mana shunday musulmonlarda butun islom olamini merosi Qur'oni Karim Mushaf-i Usmoniy, ya'ni Hazrati Usmon davrida yozilgan mushaf mavjud. Bu mushafni bizni diyorlarimizga kelib qolishligiga turli sabablar va turli manbalar bor. Bulardan eng quvvatlisi sohibqiron bobomiz Amir Temurning davrlarida kelib qolgan va bu Buxoroda uzoq yillar saqlangan. Bu taqriban agar yil bilan agar hisoblanganda 606 asrga, ya'ni teng keladi. Bu Qur'oni Karimni bizga Buxoroga kelib, Buxorodan keyingi davr uzoq yillar Samarqandda saqlangan. Pada zaman Khalifah Uthman Al-Affan, wilayah Islam semakin berkembang. Pelbagai bangsa memeluk Islam. Bentuk bacaan Al-Quran menjadi berbeza kerana disesuaikan dengan dialek setempat. Keadaan itu akhirnya menimbulkan perselisihan apabila masing-masing menganggap dialeknya benar dan menafikan yang lain. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As dan Abdurrahman bin Haris ditugaskan menyalin Al-Quran kepada 5 salinan mushaf. Mushaf standar itu dinamakan Mushaf Usmani. Dialek Quraisy dijadikan dialek standar kerana Al-Quran diturunkan dalam dialek berkenaan. Sebuah mushaf disimpan di Madinah dan baginya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah dan Kufah untuk disalin dan diperbanyakkan. Al-Quran versi lain diarah supaya dimusnahkan. Inilah satu daripada mushaf Utsmani ditulis pada zaman Khalifah Uthman Al-Affan yang dikembalikan oleh kerajaan Soviet Rusia kepada kerajaan Uzbekistan dalam tahun 1989. Ayat-ayat Al-Quran ini ditulis dalam khat kufi tanpa baris dan disahkan sebagai mushaf Utsmani yang asli. Mushaf dari kulit kijang ini bersaiz 53 x 68 cm dan setebal 360 halaman. Ia disalin para sahabat Nabi yang ditugaskan khas oleh Khalifah Uthman Al-Affan. Mushaf Utsmani disalin berpandu kepada salinan yang disimpan oleh isteri Nabi, iaitu Hafsah binti Umar Al-Khattab. Al-Quran versi Utsmani ini kekal hingga ke hari ini. Kanak-kanak umpama helaian putih bersih. Bertualah mereka yang diwarnakan dengan tinta iman dan Islam.
Al-Quran antara asas utama falsafah pendidikan Islam. Al-Quran menyeru insan merenung diri sendiri, insaf dan sedar asal kejadian di alam yang sementara. Insan yang terdidik dengan sempurna akan memahami hakikat dirinya yang dicipta sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lebih daripada itu, dia kenal penciptanya lalu beriman melalui bimbingan Al-Quran yang terbukti mendahului zaman dengan mengungkapkan rahsia alam dan insan. Benarlah firman Allah yang bermaksud, Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Sesudah itu kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka masucilah Allah, pencipta yang paling baik. ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Kitab Allah berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat Islam dalam mencapai kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat. Beriman pada Al-Quran adalah wajib kerana ia sebahagian daripada rukun iman yang 6, yaitu beriman pada kitab-kitab Allah. إنه لفرح فخور ألا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فإن لم يستجيبوا لكم Mengkufuri Al-Quran dalam apa bentuk sekalipun membawa kepada kerosakan akidah. إلا الذين هم الأراذلون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Al-Quran itu wahyu, mukjizat, sumber ilmu dan hukum, panduan insan bertakwa. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain.